Baik, aktiviti kita pada malam ni, kita akan bergerak ke lokasi yang paling gelap. Anda semua perlu mencarinya. Itu tugasan pertama. Di mana? Dalam lokasi tersebut, anda semua boleh berada dalam lokasi ataupun kawasan yang paling gelap itu bersama-sama. Semua sekali. Lepas itu, tugasan kedua adalah anda semua perlu berbincang berkaitan dengan dasar pendidikan, lebih tepat dasar-dasar pendidikan sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, saya nak anda semua bincang sebanyak mungkin dasar-dasar yang berkaitan. Tugasan ketiga adalah anda semua perlu kaitkan dasar-dasar pendidikan sebelum negara kita mencapai kemerdekaan dengan dasar-dasar di mana negara kita telah pun mencapai kemerdekaan. Ada 3 tugasan untuk anda. Dan tugasan anda perlu direkod. Selepas ini kita akan melantik juru rakam. Boleh? Ataupun juru kamera. Faham? Dengan jelas tugasan anda ada 3? Boleh faham? Okey, selamat ber-SPI pada malam ini. Kita akan bergerak ke lokasi dan kita perlu ada siapa? Pengulu. Mencari kawasan yang paling gelap. Tapi tak ada hantu. Ada hantu tak? Tak ada. Tak tahu. Kawasan ni lah. Kita kenal kawasan ni. Mana tahu ada hantu? Library kan ada. Ada. Itu library. Ini ada termasalah. Ha. Semua lari kau. Takut hantu. Dia pada takut hantu. Kita cari. Kita cari sama-sama. Okey, kita cari. Sebab kita semua akan berada di tempat yang sama. Ya, betul. Okey, silakan Okey, sekarang kita bergerak. mencarinya. Ke mana-mana saja lokasi. Okey, jadi dah jumpa lokasinya? Dah jumpa? Okey, silakan. Pastikan anda semua berdepan ya, boleh lihat muka masing-masing. Kenapa dia buat nyamuk ikan? Air pergi ni, saya ambil buah durian ni. Jangan lupa ubat nyamuk. Okey, aku dah kembali ke dulu. Okey, sambil-sambil menjamu selera, sambil-sambil berbincang. Okey, duduk ikut usahaan masing-masing. Okey, jangan lupa ya, sambil-sambil anda berbincang, anda perlu mencatat juga. Okay, Sekolah Melayu pertama ditubuhkan ialah Sekolah Melayu Gelugur pada 1816 di Pulau Pinang. Okay. Ini kat mana ni? Mata pelajaran gajah Melayu iaitu membaca dan menulis dan mengira. Okey. Pendidikan diberikan hanyalah menjadikan anak-anak orang Melayu petani dan nelayanlah, 2 ni saja. Pada masa tu. Okey. Dan juga memasuki latihan perguruan juga pada masa tu. Okey. Yang ingin meneruskan pelajaranlah ke peringkat menengah. Okey. Lagi satu adalah darjah khas Melayu Special Malay Class. Mereka juga mengendalikan darjah khas Melayu. Okey. Darjah khas. Okey. Lagi satu Cina. Cina tempatan saja Cina orang lagi, Cina tempatan saja memupuk semangat kesetiaan terhadap negara Cina. Mereka berasaskan negara mereka lah negara Cina saja. So lagu semua lagu Cina semua macam tu. Yang national song adalah national song Chinese.
Dan 1920 Kerajaan British meluluskan enactment pendaftaran sekolah-sekolah semasa di sekolah Cina. Okey, sekolah dan guru wajib didaftarkan. Okey, tujuannya untuk menghalang murid-murid sekolah diresapi ideologi komunis. So semasa tu banyak komunis lah, yang orang Cina tu banyak komunis. So masalah mereka tak tahu siapa yang komunis, siapa yang Cina tempatkan. So masalah tu untuk hentikan masalah tu mereka mengendalikan ideologi komunis. Jadi reform Merdeka. So macam mana ada Ya, dia cikgu? reform Merdeka. Macam mana hari mereka pilih guru? Mereka Pemilihan guru lah. Ya, macam Sekarang interview. kita ada kan, kita buat Ya, Mungkin pengambilan guru saya dari negara Cina kan? Bukan di tempat. dari negara Cina dan juga tempatan juga. Oh, tempatan pun ada. Tempatan kita kena pergi macam interview lah macam sekarang. Sekarang kita ambil degree diploma macam tu kan. Yang ni tak perlu. Kelayakan saja mengikut perbahasan mereka dalam Mandarin. Okay, seterusnya sekolah kami kebanyakannya didirikan di ladang-ladang getah. Macam sekarang kan ada aktiviti ladang kan, macam sekolah. Lepas tu ia dibina oleh pihak majikan dan Mubalik Kristin. Faham kan? Mubalik Kristin siapa? Okay. Seterusnya pada 1912, enactment buruh. Siapa? Enactment buruh telah mewajibkan setiap ladang menyediakan sekolah jika terdapat lebih 10 anak. Lebih 10 anak pekerja. Saya rasa pekerja kena ada sekolah kan? betul. Kena angkat sekolah. Pekerja anak pekerja lah yang anak-anak pekerja-pekerja yang bekerja di ladang tersebut. Okey. Lepas tu akhir sekali pendidikan kami yang disediakan bertujuan mengekalkan anak-anak pekerja menjadi buruh. Lagi satu. Mereka nak mengekalkan anak-anak pekerja menjadi buruh di ladang tersebut. Okey, faham ya? Faham? Jadi pasal ordinary Guru yang diajar adalah Maini, dari negara Cina dengan tempatan. cikgu. Okey, saya sikit pasal Ordinary Pelajaran 1957 Ordinary Pelajaran 1957 ni sebenarnya dia dikecam oleh pelbagai pihak kerana pelbagai pihak merasakan ia terlalu mengutamakan bahasa Melayu. Dia terutama mengutamakan bahasa Melayu. Jadi Kesatuan Guru-Guru Melayu Semenanjung KPGMS masa itu yang dikongsikan oleh Tuan Syed Nasir bin Ismail, dan juga masa tu naik fungsinya adalah Dr. Mahathir sendiri, yang mana masa itu mendesak supaya ditubuhkan universiti, dan masa itulah tertubuhnya gagasan Universiti Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan pada masa yang sama kaum Cina juga memohon untuk menubuhkan universiti. Maka tertubuhlah masa itu Universiti Merdeka. Jadi kerajaan membenarkan MCA menubuhkan Kolej Tuanku Abdul Rahman sekarang ini Merdeka. Ordinary 52, pelajaran 52 tidak dapat dijalankan sebab pada masa itu adalah darurat. Pasal itu telah dibatalkan. Ya, okey. Okey, saya teruskan dengan Penyataan Azhar. Minta maaf suara saya tak berapa jelas. Okey, Penyataan Azhar ini merupakan cadangan-cadangan yang dibuat oleh satu jawatan kuasa oleh kerajaan Malaysia. Okey, Penyataan Azhar ini diberi nama kerana pada masa itu Tun Abdul Razak adalah Perdana Menteri Malaysia, dan cadangan yang dikemukakan oleh Penyataan Azhar ini diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, dan antara perkara yang penting dicanangkan adalah wujudkan dua sekolah jenis, iaitu sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan, serta menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, dan Penyataan Azhar juga mempunyai cadangan satu sistem pendidikan menengah dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, tugas Jawatankuasa Penyataan Azhar ini membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang bersesuaian dengan aspirasi menyatupadukan penduduk berbidang bangsa dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Menjaga perkembangan bahasa dan kebudayaan kaum lain. Okey, dalam ini dia memberi keutamaan kepada semua kaum dan semua bahasa. Ia merupakan juga mengaji Ordinan Pelajaran 1952 dan membuat pindaan yang perlu. Dia telah dibuat pindaan mengaji Ordinan Pelajaran tersebut. 17 cadangan. Okey, mengambil kira matlamat terakhir untuk membentuk satu pendidikan kebangsaan di Malaysia. Okey, salah satunya nombor 1, semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Jadi silibus semua sama. Okay, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan jadi bahasa pengantar. Yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan baik sekolah rendah maupun sekolah menengah. Yang keempat, bagi sekolah jenis kebangsaan, English, Cina dan Tamil menjadi bahasa pengantar. So sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai pengantar utamalah. Utama je. Jadi penubuhan satu jenis sekolah sahaja terbuka kepada semua kaum. Jadi satu jenis sekolah kebangsaan lah kan? Dia terbuka kepada semua. Jadi guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah berkelayakan. Okey, dah sambung? 9 je Penyataan Azhar ni sebenarnya. Kalau you tadi Auni baca apa? Saya dah baca cadangan kan. Ya. Tak macam redundant pula kita nak ulang. Semua orang tahu apa kesan Penyataan Azhar. Masalah perkaman dapat dielakkan. Antaranya
dia antaranya lah dengan Razak ni kita memerlukan tenaga pengajar daripada negara kita sendiri. So disebabkan itu British membuka 2 maktab di Queensby and juga di dekat sangat tu dan juga di Manita. So dia hantar satu batch dulu pergi kan, from Malaysia lah, hantar to train to be teachers. I think my grandmother is one of them. Yes, my grandmother. Sekolah pertama dia di Terung. Lepas tu bila dihantar ke sana, balik belajar jadi cikgu. Lepas tu and then dah kurang sebab dia dah dibina ni. Rasanya lah if I'm not mistaken, this is the earliest teacher training college kan. Rasa lepas tu dia dah kurang lah ke sana, so dibina kat sini. Training teachers kat sini. This is 100 years lah kan. Berapa lama tu? A few batches dia dihantar ke London sana, Queensby College kot. Sebelum ke sini kena tanya dulu. Train teachers dulu train, lepas tu balik sini jadi cikgu. Queensby College kot, tak ingat. Ada 2 tempat. Itulah kesal penyataan Razak tu. Tapi ada lagi lah juga. Maksudnya banyak lah lepas tu keluar. Lepas tu ada sekolah vocational, sekolah menengah tu ada akademik, ada sekolah teknik dulu kan. Ada kan, tak ada tu lah banyak. There are more choices for the students. Yes, Because one of the impact is like to enhance more qualified teachers. Another one is like they have more opportunity for the students. Either they can persuade their studies in terms of academic, or they go for vocational. So I see, correct. Ordinal pelajaran 52 dengan penyataan Razak lah. Saya rasa kita dah bincang dua-dua kan. Lepas tu doktor kata nak kaitkan antara dasar pendidikan sebelum dengan pada masa kini. Apa dia punya persamaan ataupun ada perbezaan lah. Kan dia memang untuk B40 kan. Very hard. Yes, only for below B40. MRSM dia bagi peluang kepada semua. No, below B40, but they have specific quota, right? Dia ada kota untuk ni, kemasukan. Dia ada exam. They got exam. Ujian ketetapan something kan. Tapi kalau parents tu macam ni, you not qualified tu. You not qualified sebab dia memang fokus untuk B40 sekarang. So ramai sebab before this orang guna kabel kan untuk masuk sekolah menengah tu. Betul. So dia memang nak betul-betul budak daripada Felda betul masuk lah rural areas masuk. Yalah beza dulu dan sekarang lah, banyaklah peluang rasanya untuk budak belajar kan to pursue their things like this. Semakin sama tadi tu iklan saya. Okay. Sama story tadi. Okay, mengalahkan pelbagai program pendidikan untuk murid seperti berkeperluan khas, kaum peribumi, pesalah juana serta pintar cerdas dan berbakatlah. Banyak dah sekolah kan. Memberi kesedaran kepada ibu bapa untuk memastikan anak mereka bersekolah. Okey, lagi satu, meningkatkan infrastruktur yang mencukupi dan berkualiti untuk melaksanakan kurikulum dan co-kurikulum dengan berkesan. Okey, dulu kita compare dengan sebelum merdeka Okey, dulu mereka kurikulum dilaksanakan, co-kurikulum dilaksanakan tapi berasaskan kaum-kaum tersebut. Permainan lain, kita tengok Melayu mereka yang lain permainan tu, persatuan tu lain. Mereka fokus tu lain, tapi sekarang mereka selaraskan. Selaraskan. Tapi sekolah yang ada bilangan murid yang kecil, mereka boleh memilih. Mereka boleh memilih persatuan yang mana kamu mahu ataupun tak mahu. Sebab yang tu adalah sekolah yang kecil. Okey. Lagi satu, menambah bilangan dan naik taraf sekolah untuk murid istimewa, special students. Okey. Okay, now we go to the strengths. Okay, kekuatan. Okay, mengurangkan masalah 3M dalam kalangan rakyat Malaysia. Apa tu? 3M. Menulis, mengira, membaca. Ya, okey. Masyarakat lebih berilmu pengetahuan, kenaikan taraf negara Malaysia bagi mencapai matlamat negara dan mengurangkan jurang pendidikan antara masyarakat bandar dengan luar bandar. Okey, melahirkan rakyat yang dapat bersama di peringkat global. Example, ada murid yang belajar ke sini, mereka juga ada sama taraf dengan murid-murid yang lain di sekolah international ke ataupun di sekolah-sekolah negara lain. Ada juga mereka hantar budak-budak dari tempat kita ke Japan to learn Japan language, to learn German language. Ada mereka Di pergi sekolah dekat Cyberjaya semua ada. Kelas-kelas tertentu France. Yes. Ada nama program khas Kau tukar something like students exchange program. Students exchange program. Yes. Okey, dimulakan sejak bila tu program? Ada tak? Kita kena cari malam ni. Okey. Untuk kukuhkan untuk slot tu nanti. Ini boleh dimasukkan. Yeah. Tapi kena tahulah dia bila dia mula. So they learn in Japan. Cyberjaya course. Yeah. SMK Puteri But that one happened recently lah, not lama tak ada. recently. Dia baru Baru. 5 tahun kan macam tu je. Lagi. Masa saya pun dah ada exam. Dah ada. semua dah dia belajar saya. God, yes. 10 days 10 years. Depends. China. Dulu ada foreign language. Kebanyakan No problem. kebanyakan sekolah kan dekat macam KL,
Mereka yang menggalakkan. Dekat di sini saya kurang. Sebab kuantiti mereka banyak. So dia punya Dekat quality pun dia akan tempat-tempat, lagi yang sekolah-sekolah yang berada di bandar, memang saya dulu saya ada pergi buat lawatan semua kan, lawatan penadaran. So saya memang tahu ada bahasa Jepun, ada bahasa Perancis, ada. So mereka ada satu bilik khas. Yes. So Untuk mempelajari, ada yang mereka import guru daripada Jerman. So mereka bawa ada bekas guru sekolah saya lah, Encik Raja Ana Durey. Dia belajar dekat Jerman. Dia sekarang sampai sekarang ajar Jerman lagi. German language. Dia dapatlah kemudahan pergi sana belajar Belajar. sini. So dari guru-guru dari sana datang. Ini semua kebitaraan. Saya ni kebitaraan. Apa? Memang ada ke? Ada. Ada. Dekat dulu SBP adalah Tapi sekolah kita yang tetap menyediakan untuk foreign languages ni. Tapi nowadays sebab saya dulu jaga bahasa SMK antarabangsa. Puteri. Banyak sangat semua sekolah di sekitar Perak lah. Saya jaga Perak kan yang menganjurkan bahasa Jepun, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Arab international dan juga bahasa Cina antarabangsa. So dia punya surat-surat untuk teachers punya program all come from embassy. Dan di Manjung my particular district ada bahasa Jerman di 2 sekolah. So this one teacher ni guru cemerlang bahasa Jerman. Every year dia akan pergi macam exchange lah. Dia bawa student dia 2 orang pergi Jerman 2 minggu. Dia cuti sekolah dia baru balik. So dia untuk belajar di sana. So memang benda tu memang sebenarnya bagus, tapi kita ada kekurangan guru-guru bahasa antarabangsa. Sebab tu dah benda tu dia sampai ke DSI dah. Sampai dah. Dia sampai dan dia push pasaran. Tapi sebab baru ni kita kekurangan guru bahasa Jepun, sampai cikgu tu dah pension pun kita PIBG sekolah tu Anderson I think ini pun panggil dia balik untuk mengajar. Tapi PIBG yang bayar because we don't have any teachers. Sebab mostly yang foreign language ni dia dah ada kepakaran bahasa yang bukan bahasa Inggeris kan, dia bahasa diorang pergi jadi expats, pergi kerja kat UN lah sana Tapi instead of Ahmad, teaching. saya nak tanya lah. Budak yang belajar ni, dia ada peluang pergi luar negara atau after Dia saja profile they can go lah. Dia ada different exam tau. Dia macam SPM, dia ada exam kalau macam dia exam dia before SPM tu. Dia macam samalah language dia macam CAFR. Bahasa Inggeris kan ada kan. So untuk Perancis pun dia ada you band berapa. Level berapa A1 ke A2 and then kita orang ada murid, mereka ada lain. Sama juga. certain language colleges, Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa dia offer bahasa ni ada twin exchange program dengan pergi Perancis balik jadi cikgu ada. Ada. Tapi tak banyak. Itulah saya Sebab sekolah tanya. ni mostly SBP kan. Baru mereka ni sedang ni. Tapi waktu saya posting pun dah ada tau. Saya posting 2004. Dah ada. Saya pergi course dekat SMK Seri Puteri kan. So dah ada, memang dah ada. Itulah saya kata Dekat universiti pun masa first degree kan. Saya belajar Jepun lah. 3 semester. Wajib. Wajib. Kata wajib. Ada exam. Dekat Javi lagi. 3 semester. Saya daripada teacher training colleges, I dulu wajib ada exam. Wajib. Kena lulus. Kita orang ambil titas. Oh, titas. Titas. Tamadun Islam. Tamadun Agama. Tamadun Asia ni. Asia Tenggara. Di maktab tu. Di maktab. Kena ambil. Yang tu wajib kena pas. Kalau tak, mereka tak. Ya. Kita tidak tahu ni. Kalau tak wajibkan, kita tak belajar kan. Pasal tu dia wajibkan. Kena pergi kelas khas Japan. 16 pun kat maktab lagi dia lagi. Sudah biar lulus. Saya 2004 saya waktu posting kan kita pergi untuk course Ni apa yang 3 yang minggu tu? sains kita aja bahasa Inggeris kan. yang TPSMI. TPSMI. Waktu TPSMI. tu kami pergi kan. So saya memang hairan lah. Di sekolah itu ada bahasa Jepun, ada Perancis, ada. Mereka memang sediakan Dia ada bilik kalau you ada kesempatan boleh masuk bilik bahasa Jerman. Tapi, dia. Semua in Jerman lah. semua Jerman. Ya. Carta semua memang ada. Kursi pun ada kan? Tapi bahasa sampai Jerman. sekarang ada. Tapi macam sekarang macam daerah-daerah Korean saya ingat jarang. Ada. Abu Bakar Al-Baki saya Abu tahu ada Bakar seorang Al-Baki, ada. cikgu orang putih kan. Ada. But Abu Bakar nowadays, Al-Baki. I agree. But nowadays it becomes optional, right? Ah. Because like, Yes. in my school, when I did my practicum in SMK Sarjana Utama, whereby all the yes, so so last year, doctor. So the option is like, they give options to the students whether they can access to the language or not. So like certain Malay students are really interested to learn like Tamil language, so they are enrolling the Tamil language. So not only for the students, even like myself when I did my undergraduate studies, they make it compulsory for the foreign language. For myself, I took Arab and also Mandarin, so it becomes compulsory. You cannot skip that particular term. Tapi itu dia kira yang ambil SPM kan. betul. Itu tak kira dia kira foreign language. Itu dia kira bahasa tambahan. IPG pun sudah ada. Murid-murid yang kaum lain boleh belajar ni Tamil, bahasa Tamil. Becomes optional. Tapi yang tu komunikasi bahasa Tamil, yang tu lain. Okey, Yang tu silakan kita teruskan lagi. Okey, sekarang kita masuk kelemahan. Okey, memastikan bahawa pendidikan berkualiti diberikan kepada pelajar tanpa mengira latar belakang, okey, etnik, status sosioekonomi, lokasi dan ikuti. Okay, this is the reason why Okay, because satu dia punya background, family background. Dia dari mana?
dia dari mana. Okey. So kira tak apa. Okay, Okey. Dia punya tempat tu dia akan mengikut tempat dia punya cara pembelajaran, cara komunikasi tu lain. Okey, lagi satu. Okey, pelajar dari sekolah-sekolah luar bandar juga perlu diajar oleh guru-guru terlatih dan berkualiti bagi memudahkan mereka untuk pencapaian akademik yang cemerlang. Okey, ini disebabkan murid-murid yang dari pekan tu dia punya cara komunikasi tu lagi senang. Mereka lagi faham. Tapi kita tengok exposure tu banyak. Tapi yang murid-murid dari kawasan pedalaman tu mereka susah sangat untuk kita fahami. Lagi ada sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Saya semua dari kawasan pedalaman, Cameron Highlands. So ada juga kawasan-kawasan Bo 2, Bo 1 semua. Mereka ada semua orang asli tapi mereka belajar bahasa Tamil. Mereka tak tahu asas bahasa Tamil juga. Tapi cikgu tu susah sangat mereka nak ajar. Mereka kena buat banyak bahan untuk pelajar tersebut. Lagipun kadang-kadang mereka pergi untuk pertanian. Mereka tak datang sekolah. Macam tu, ada banyak masalah. Kita tak boleh tanya murid tu, kenapa you tak datang tu? Sebab dia punya cara budaya dia memang budaya orang asli dia. Okey. Dia akan naik pokok nanti. Okay, pelajar-pelajar dari sekolah luar bandar harus mempunyai hak untuk menggunakan kemudahan dan infrastruktur yang sama seperti di sekolah-sekolah bandar. Okey, sampai sekarang lah ada juga tapi tak beberapa lah. Okey. Okey, golongan masyarakat sama ada golongan buta, cacat pendengaran dan bisu serta kanak-kanak Down syndrome juga mendapat pendidikan dalam negara. Okay, they should have also. PPK kan. Even sukan also we are having games for them. Specific game for them. Okay, opportunities. Okey, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai, satu. Transformasi keguruan sebagai profession pilihan. Okey, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung. Okey, dan ini. Yang itu saya kurang jelas. Boleh tolong meningkatkan ketulusan untuk accountability. Accountability ya. Okey, bagi contoh kalau ada lah. macam mana bagi tu? Anyone? Meningkatkan ketulusan Sebab untuk dia fokus pada ketulusan. Ketulusan daripada aspek mana satu yang dimasukkan dekat sini? accountability awam secara Accountability yang bagaimana? Dia adalah accountability. Dalam apa? Dalam aspek mana satu? aspek pembelajaran, Tak sikap kan. Tanggungjawab. 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 Okey. Teruskan. Thread Okey, thread tu satu kualiti guru. Okey. Kedua, pembentukan jati diri murid. Okey. Dan pengurusan pendidikan dan juga keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Okey. Mereka juga mempunyai keperluan terhadap pembelajaran sebab kita pendidikan sistem ni kita test, like experiment. We experiment with the students. So first era dia punya gen tu gen lain. Kita semua 90s. Lepas tu sebelum saya 90s lah. Okey, sebelum 80s lah. Ada lagi seorang 80s Ada lagi ada 80s juga. Okey. Lepas tu sekarang kita tak boleh bezakan dengan kita dengan murid yang sekarang. Mereka kita tanya dia punya cita-cita apa. Sekarang dia cakap saya nak jadi podcaster, YouTuber. Apa ni? Saya tak pernah dengar macam ni. Saya biasa dengar doktor dengan doktor, engineer, polis. Sebelum yang 80 tu kan. Bomba, polis, tentera, cikgu. Kita ikut dia punya baju ya. Uniform tu. Sekarang mereka lagi berbeza. So guru pun kena ambil advance. Guru pun kena pergi advance. So mereka pun kena belajar lagi. So ini adalah satu pendidikan berterusan, pembelajaran berterusan. Cikgu pun main TikTok sekarang. If you see the new teachers yang sekarang ni posting kan, semua cikgu main TikTok. Ada, tapi ada juga cikgu yang ajar melalui TikTok. Macam mereka beritahu satu maksud dalam bahasa Melayu dan juga akan beritahu maksud tu dalam bahasa Tamil dan juga bahasa-bahasa lain. Itu adalah satu kreativiti lah. So murid pun biasa mereka akan guna TikTok. So mereka pun akan scroll tengok macam tu. Satu plus lah. Satu plus. Bila jadi cikgu ni kan you need to be advanced with the current scenario kan. Current scenario. Because the generation are changing day by day. Betul. Sebab murid pun sekarang bukan macam dulu kan. Sekarang sudah lebih pandai daripada kita. You tanya sports dia cakap Mobile Legends. Mobile Legends. You tanya dia sports sebab sports sudah masuk dalam buku history kita, dalam sejarah buku sejarah kita. Kita masuk sports kita ada tengok digital. Sports digital. Apa tu sports digital ICT? E-sports. E-sports. Okey, rumusan Okey, guru memainkan peranan dalam merealisasi matlamat pendemokrasian pendidikan dengan memastikan peluang yang sama untuk semua orang. Mereka semua orang kena ada pendidikan. Kita equity tu. Tapi kan bila kita nak compare our current scenario, sebab kita sekarang ni kita banyak memandang ke Finland. Perasan tak? Negara kita pandang ke Finland kan. The one thing yang Finland dia boleh bantu budak-budak dia belajar, satunya cikgu dia semua kena ada master.
kan. There's no Yeah. testing, there's no nazir. Satulah, tapi itu nanti kita kupas. Cuma dia tak ada murid itu kicir. I was really intrigued by that tau. Bila orang Finland tu datang bagi ni, dia cakap, macam mana you boleh bagi budak datang sekolah? Dia kata every school, semua murid boleh berjalan kaki ke sekolah. Maknanya school It's how tu near the school is accessible. Yes, access. maknanya dia tak perlukan sekolah yang besar dan gah with the padang and all. Tapi kalau hujan ke, tak ada kereta ke apa ke, dia masih within walking distance. So dia tak ada isu, tak ada tiket tambang bas mahal. Kan tambang bas baru naik tau, tambang bas sekolah RM300. So dekat situ kita dah faham macam mana parents yang ada anak ramai nak hantar yang duduk dalam estate nak keluar kat sekolah, macam mana nak hantarkan ke sekolah menengah. Sekolah rendah gila dalam estate, sekolah menengah dia have to go out. Betul, so lagi kat satu, situ walaupun sekolah tu dekat, tapi macam mana murid tu rasa nak datang ke Datang sekolah. sekolah. Itu yang Satu tu cara mereka menggunakan cara peperiksaan. First, you come to the school, they will have an exam. A different exam. Example, they want to know what subject are you good in. What are you good in? Example, he's an engineering mind, so they give total. After that, you will be studying about engineering. You'll be studying about other subjects. According, if it's arts, all arts from the basic. There's no, so he likes arts, so he will have the initiative to come to the school. That's the reason. Sampai sekarang sekolah pun dekat, tapi murid tak datang. Tak jalan kaki. Cakap tak, macam tu. The initiative. Okay, thank you. Mohon dijemput pada rakan seterusnya. Siapa? Dah. Dah habis. Okey, boleh jemput siapa lagi rakan anda? Raja. Saja.